Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang mulia ini dan pada minggu ini dapat sama-sama kita berkumpul lagi dalam kelas pengajian kitab kita, yang mana kita sedang belajar ataupun bermutalaah, mengulang kaji kitab Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang ditanya oleh salah seorang daripada jemaah kita minggu lepas, apa makna Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Matla' ni tempat terbit, Tala'al badru alaina, muncul, terbit. Matla' isim fa'il, tempat terbit, tempat terbitnya bulan purnama, Matla'ul Badrain. Wa Majma'ul Bahrain, tempat berkumpulnya dua lautan. Tu dia punya falsafah nama dia lah, mendalam, nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita minggu lepas kita dah habis cerita bab perkara-perkara yang mewajibkan mandi, dan kita sentuh sikit pada minggu lepas, lebih kurang 3 baris kot, kefarduan mandi ataupun rukun-rukun mandi. Kita ulang balik dan kita habiskan bab rukun-rukun mandi dan sunat-sunat mandi ni, InsyaAllah. Ni kira macam kita nak mengaji balik cara mandi wajib lah, yang betul. Faslun wa faraidul ghasli salasatun. Ini suatu fasal bermulanya fardu mandi itu 3 perkara. Fardu sini rukun mandi. Pertamanya niat. Niat. Maka diniat oleh yang berjunub mengangkatkan janabah atau mengangkatkan hadas akbar atau istibahati fardhis solah atau fardhil ghasli atau ada'u fardhil ghasli atau al-ghasl mafrud atau mandi yang wajib. Yang ni saya dah tulis hari tu dekat whiteboard. Kita dah cerita hari tu, kita nak niat kalau tak mampu yang ni, baca yang kedua, yang ketiga, kan ada pilihan kan. Jadi siapa yang tak mampu, buat yang setakat yang dia mampu, niat. Yang paling mudah mandi wajib lah, niat mandi wajib. Dan tiada memadai niat mandi jua. Kalau setakat niat mandi saja tak boleh, tak terpakai. Kena niat mandi wajib, kena sebut. Mandi saja mungkin mandi biasa, mandi nak hilangkan kotoran, mandi nak pulihkan badan yang keletihan, mandi juga. Tu mandi sajalah, mandi harus, baik. Dan diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Dan bagi spesialis untuk orang perempuan yang ada haid dan nifas, maka kaedah mandi hadas dia kena sebut lafaz haid atau nifas tu. Nawaitu anil haidi, nawaitul ghusla anil haidi lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla
anin nifasi lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla anil wiladati lillahi ta'ala. Tu kalau perempuan, khas untuk golongan Hawa. Yang lelaki tak payahlah yang tu. Maknanya yang datang bulan je. Okey, yang bersalin, itu mereka kenalah. Maknanya kena ada, sebut lafaz tu kena ada. Lafaz haid kena ada, lafaz wiladah kena ada, lafaz nifas kena ada. Kalau melibatkan orang perempuan yang terlibat. Kalau dia tak kahwin, dia tak beranak, tak ada lah, maknanya haid sajalah. Atau yang tak ada haid, tak payahlah mandi. Ini cerita yang datang bulan. Baik. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya, supaya dibilangkan basuhnya itu. Ya, maknanya niat tu pada ketika mana air sampai ke badan, mana-mana juzuk badan. Siram kaki dululah. Kalau badan dulu. Cuma kaedah dalam perawatan ni tuan-tuan, elok kalau mandi kita siram kaki dulu supaya panas tu keluar ke atas. Kadang-kadang kita rumah kita lah jenis shower, bila buka dia talak kepala dulu. Jadi tuan-tuan elok kita siram kaki dulu, buka paip air bawah tempat kita ambil wuduk tu, ambil daripada kaki sampai ke pinggang, lepas tu baru kita niat atas, supaya panas tu dia keluar, baru kita mandi. Tidak dia bertembung, nanti cepat letih, cepat penat. Itu dari sudut perubatan lah. Baik, jika diniatnya kemudian daripada basuh satu suku, wajib dikembalikan basuhnya itu. Mandi dulu baru niat, tak boleh, kena ulang balik. Tak apalah, maknanya cedok balik, niat balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang kedua. Yang pertama dah habis, yang pertama niat dah clear. Yang keduanya menghilangkan najis jika ada ia atas badannya. Maknanya lepas niat jurus hayak tu, tengok, cek dulu ada tak najis. Najis ini kira yang melekat lah, tak kira lah apa benda, kena hilangkan, cuci berelok jika ada kalau ada lah. Dan ini barang yang dirajihkan dia oleh Imam Rafi'i dan atasnya. Ni makna ulama-ulama yang atas, yang dahulu sebelum dia. Dirajih sini diterangkan, dijelaskan, disahihkanlah. Maka tiada memadai segala basuh daripada hadas dan najis, dan dirajih oleh Nawawi akan memadalah sekali basuh daripada keduanya. Baik, dia kata sini tak memadai segala basuh daripada hadas dan najis. Maknanya kata Imam Rafi'i ini, basuh saja kita tak cuci lah, kira kita jurus gitu saja, tak rasa nak hilangkan, baginya tiada memadai. Baginya bagi Imam Rafi'i ini dan pengikut dia lah, ulama-ulama mazhab Syafi'i juga ni pun tak ada memadai. Jadi kena hilangkan, kena ada action gosokkan itu. Okey, sebab kita tak tahu kadang-kadang mana nak beritahu najis ni kita tak tahu, kadang-kadang mungkin jenis melekat, kering ke apa kan. Maka cerita dia, cuci tu lagi bagus, hilangkan, tengok di mana-mana ada. Kalau penulis getah tu, takut getah skrap melekat dengan yang tak sampai, maka dia kena cuci bagi habis satu badan, tengok. Kalau tak nampak boleh guna kantar, tengok. Kalau lah, kalau tak nampak. Baik. Dan dirajih oleh Nawawi akan memadalah sekali basuh daripada keduanya. Imam Nawawi kata tak apa, sekali basuh pun dah okey lah, tak payah duk lap-lap apa semua, bagi dia bersih. Ini kata Imam Nawawi lah. Ini pertelingkahan sikit je lah. Dan ialah yang rajihnya, maknanya yang rajih, yang paling sah dalam pendapat ini, kira basuh tu kira memadai. Tapi adat kita tuan-tuannya, dalam kita mandi, jarang kita mandi jurus hayak gitu, biasa kita gosok. Tu kira malah sangat tu, hak jenis sung macam anak-anak kita pergi sekolah kecil-kecil kan. Kan dia jeram suruh badan tu, mana dia lap-lap apa dah, dia pakai cabut lap kain tola, pakai baju sekolah, cerita budak-budak pergi sekolah. Tapi kita hak tua ni rasanya tak sempurna kalau kita jurus gitu tanpa kita ada usaha lap sikit, bos sabun sikit, bos shampoo sikit. Jarang berlaku, kecuali kalau memang kaki malas sungguh lah.
Ada hak jenis ni tak? Hak jenis malas nak buh sabun, ada manusia jenis ni. Gitu ya. Jadi tak elok lah. Elok tu kita buh sabun. Tu wujudnya perkataan sabun tu kena untuk cuci. As-sabun. Dan tempat khilaf antara keduanya barang yang apabila ada ia najis hukmi. Yang jadi khilaf ni kalau najis hukmi. Najis yang tak nampak. Aini najis nampak. Nampak ain najis. Kita nampak tik cicak seketui kita nampak. Tu najis aini. Hukmi ni najis tak nampak, mungkin dah kering. Tu dipanggil najis hukmi. Yang ni pertelingkahan ataupun perbezaan khilaf pandangan ulama. Jadi dalam konteks mandi ni, kalau najis hukmi, kata Imam Nawawi, basuh lagu tu pun tak apa dah sebab dah tak nampak. Tapi kalau najis aini kena basuh. Maknanya katalah tik cicak jatuh atas kita tak sedap, dah kering dah jatuh pi semua bekas tu ada lah. Jadi kita ni tak nampak, mungkin tua dah kot, mani hadas tua-tua nampak guna mani juga. Jadi contohlah mata kelabu tak perasan, maka kita pun jurus ayak apa semua tak buh sabun apa. Kata ni ada pandangan yang berbeza lah. Kalau ikut Imam Rafi'i tadi, dia suruh sapu kat mana pun cuci juga. Imam Nawawi kata tak apa, basuh sekali gitu pun kira memadai sebab hukum ini dia tak nampak, cuma bekas ya. Tu cerita nah. Jangan memang macam ni. Kadang-kadang kita ni ialah bila dah makin berusia, kadang-kadang bila mata tu dah tak apa nampak, dan najis kita tak perasan. Jangan memang kita terpijak apa hak dia jadi masalah bawah tapak kaki. Kita pijak apa-apa, benda bergetah ke, chewing gum anak kita makan, kita tak tahu. Kita duk puluh mani kat atas ni, duk cuci lap yang bahagian atas. Sedangkan bawah tapak kaki kita tak perasan. Bila dah selesai mani semua, pergi masjid, duduk tahiyat, tengok, kuih-kuih, apa keras kan, getah apa ni? Rupanya getah chewing gum anak kita makan. Dah sudah. Nampak tak? Jadi eloknya selidiki semua. Tu yang saya kata tadi, kalau payah-payah tak nampak, gunakan tau. Tengok, gitu, ya. Baik. Kalau lah nak buat gitu ya. Lagi nak anak-anak kata bang terbiak apa benda lah mak ayah aku ni mau masuk kantor pula. Adapun jika ada ia najis aini, najis yang nampak dengan mata kasar, wajib 2 kali basuh pada keduanya. Nampak kalau najis yang nampak kena 2 kali basuh. Basuh pertama gosok lagi. Ini cerita yang tak ada lah ni ya. Kita ayak jenuh, ayak banyak ni buka shower tu kira tak tahu berapa kali basuh dah tu. Ni cerita zaman di Mekah sana, zaman ayak tak ada. Sekali kan Rasulullah mandi dengan kindil ya, cerek tu cukup. Kita rasa tak cukup kot, style kita Malaysia. Gitu ya. Tu diibaratkan begitu sampai kena 2 kali basuh. Kita kalau siram itu kira dah okey dah tu. Ayak banyak. Dan jika tiada hilang segala sifatnya, kalau kena basuh 2 kali tu kalau tak hilang sifat ya. Dengan sekali basuh, dan jika hilang dengan sekali maka padanya khilaf yang terdahulu sebutnya. Kalau sekali basuh hilang pun tak ada masalah, ada pandangan berbeza lah. Kata 2 kali, kata sekali. Yang penting najis tadi dapat dibersihkan. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Itu sifat najis dalam hukum fiqh. Bila kita basuh kena cuci benda tu, kena clearkan. Okey, itu rukun yang kedua tuan-tuan. Mana yang pertama tadi niat dah habis dah. Yang kedua kita kena hilangkan najis. Cek betul-betul ya. Baik. Ketiganya, menyampaikan air kepada segala bulu dan kulit. Menyampaikan air kepada segala bulu dan kulit. Air tu kena sampai pada bulu-bulu yang ada di seluruh badan kita dan juga pada kulit. Baik. Maka jika tinggal seorat bulu tiada memadai, termis satu bulu tak kena ayak, hal lain semua kena, dah katanya tak memadai. Mandi tadi kira tak sempurna lah, tapi tak munasabah lah kan. Tapi benda ni tentang tak tentu ya. Buatnya apa benda yang lekat kat bulu roma kita tu, hak getah ke apa benda, jadi tak kena. Ataupun ada pakai kuku apa, inai hak tak kena ayak tu. Kan ada alat-alat makeup canggih-canggih lah ni. Sebab tu lah dia keluarkan apa, produk makeup mesra wudu. Ya, maknanya benda tu boleh.
Itu dah dia ada kelulusan pihak JAKIM. Jadi kalau sorat pada bulu kita ni tak kena ayak, maka tiada memadai. Maknanya tak boleh. Ceritanya bila mandi wajib ni kita kena semua. Satu badan kena semua. Dan jika dicabutkan dia kemudian daripadanya, maka tiada daripada membasuhkan tempatnya. Tengah-tengah mandi sambil belek-belek tu kita rasa gatal apa, pergi cabut. Jadi pergi cabut tadi, bulu tadi tak kena layak kita mandi tu, maka kata dia kena basuh tempat tu. Jadi jangan berlaku lakut. Ya. Sebab itu setengah-setengah kata nak cabut bulu ke kuku ke apa benda ke, biar lepas mandi tu baru cabut. Setengah orang dia cabut dulu. Itu perbezaan pandangan. Tapi hukum sini maknanya kalau cabut bulu tu tapi tak kena ayak, maka tempat yang dicabut tadi tu kena basuh, dia kena ayak yang kita mandi. Dan tiada farkun. Farkun tu beza, perbezaan. Bahasa Arab Al-farku, mal farku baina, apakah perbezaan? Tuan-tuan ngaji Arab kan? Pernah dengar ke, pernah jumpa perkataan al-farku? Baru jumpa. Al-farku, perbezaan. Bainal mubtada wal khabar. Kalau bahasa Arab lah perbezaan antara mubtada dan khabar. Al-farku bainal ismi wal fi'li. Perbezaan antara isim, nama dan kata kerja, perbuatan. Itu al-farku. Jadi kitab lama dia tak tulis beza, dia tulis perkataan Arab juga. Maka dan tiada farku, tiada bezalah antara bulu kepala dan lainnya. Dia tak kira bulu ni, asalkan kira bulu, rambut pun bulu, ataupun bulu ketiak pun bulu, apa saja, bulu hidung bulu, bulu janggut bulu, yang bawah bulu, kategori bulu termasuk bulu roma dikira sebagai bulu. Maka tak ada beza. Yang mana tumbuh di badan kita dikira sebagai bulu yang wajib kena sampai air padanya. Dan tiada farkun antara bulu yang jarang daripadanya dan yang lebat. Tak ada beza sama ada bulu yang jarang ataupun yang lebat. Ada tumbuh nipis kan, ada tumbuh lebat macam rambut kita lah. Bahkan tiada wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung. Di sini dia bagi kategori yang keringanan. Bulu hidung kita jenuh lah aku nak basuh semua. Pasal apa? Hak luar ni mungkin kita perasan. Hak dalam takkan nak korek lubang hidung tu jenuh. Jadi kata dia tak wajib basuh bulu yang tumbuh di dalam hidung dan di dalam mata. Tak tahulah kalau bulu tumbuh dalam mata. Yang kita tahu bulu mata hak luar ni kenalah. Tapi keduk korek biji mata sampai kena ayak tu, itu rasa tak kena, tak payah. Dia kata tak wajib. Ni kena faham betul-betul. Kerana bahawasanya ia daripada yang batin, dia kira benda yang tak nampak. Bulu hidung ni setakat yang nampak lah, kita sapu gitu pun macam kita ambil uduk tu lah, serut sikit sudah lah, biar kena ayak. Dia kata sini tak wajib basuh dalam sangat. Dan sesungguhnya, dia buat takkid sini, wajib dibasuhkan dia daripada najis. Dibasuhkan dia ni basuhkan bulu tadi tau. Ni kalimah dia tu kembali kepada bulu tadi. Wajib dibasuhkan dia, basuhkan bulu tadi daripada najis, kerana keras najis dan rambut. Baik, maknanya kadang-kadang bila najis tu melekat pada bulu dia jadi keras. Kan kebanyakannya apa-apa pun lekat pada rambut ke sebagainya dia jadi keras. Itu yang kadang-kadang bila setengah-setengah anak-anak kita pakai minyak rambut yang jenis bukan gel ke apa. Dulu ni zaman-zaman kita muda-muda dulu, apa nama minyak rambut, tanco. Saya masih ingat, itu zaman-zaman hero-hero dulu, tanco. Jenis buh di rambut tu, buat kat mana pun rambut tu kan ikut bentuk kita. Pacak ke, bintang ke, bulan sabit ke, semua dia ikut. Sebab kerasnya rambut tadi. Tu dia ibarat gitulah, bila kena najis ni, dia boleh mengeraskan bulu tadi. Ni perumpamaan. Perumpamaan. Dan rambut yang dijalan dan yang dijalin
dan yang disanggul wajib diuraikan dia jika tiada sampai air kepada batinnya. Baik, cerita rambut sanggul orang perempuan. Sayang nak buka sanggul tu. Pasal dia tengok sanggul lawa, mengantin ke apa benda kan. Jadi hukum dia kata sini wajib kita urai balik, dibibangi air tiada sampai kepada batinnya, pada akar dia, pada ni lah, pada umbi rambut tadi. Ni cerita perempuan lah, hak jenis sanggul rambut. Atau yang lelaki jenis rambut kerinting tu. Okey, tak kira kerinting buat ke, kerinting semula jadi ke. Dia kata yang penting air mesti sampai di bahagian asas tempat tumbuh bulu tadi, tempat tumbuh rambut tadi. Ni kena tengoklah. Bagi anak-anak perempuan kita yang rambut panjang-panjang yang suka sanggul ataupun yang suka keriting rambut. Ya. Satu hadis dia kata cara mandi junub tu tak perlu sampai ke perempuan, pada atas dia. Aisyah dia pernah cerita kan bagaimana dia mandi junub. Okey, pandangan hadis yang pernah Aisyah tu, dalam hadis Nabi sebut dia mengikut, sebab tu adanya mazhab mengikut kesesuaian, mengikut realiti semasa masyarakat setempat. Sebab tu kaul mazhab tu wujud. Sebab kau nak ikut orang Arab semua, orang Melayu kita mungkin tak sesuai pada satu keadaan. Nampak tak beza? Sebab itu adanya mazhab. Bagi mazhab Syafi'i yang kawasan Timur Tengah, yang kawasan Khatulistiwa ni, dia agak-agak ala sederhana dan kebanyakan dia bercerita ni sekitar di kawasan-kawasan mazhab Syafi'i ni kawasan yang banyak air biasanya lah. Adapun kawasan macam mazhab Hanafi, Hanbali, ada kawasan-kawasan yang kurang air. Macam saya cerita minggu lepas, kawan saya yang daripada Nigeria tu kan, dia mandi dia kuat gitu je sebab air kawasan dia tak ada. Maka balik pada soalan tadi, saya tak ada masalah kalau hadis tu betul di zaman Nabi dan suasana di padang pasir memadai gitu keadaan. Kita ayat banyak, takkan kita nak buat cara sikit. Jadi kita ikut dalam kitab, biar basuh semua. Tu yang saya katakan sini, perbezaan pandangan mazhab yang kita kena terima. Mungkin bila kita duduk di sana lain. Contoh macam saya pergi Turki, ambil wuduk dalam musim salji kan, kita tak ada alami benda tu kan, bagi kita tak ada masalah. Ni cerita tangan bergetak tu, kira ayat qolah beku. Kata ayat qolah beku, jadi kita ayat qolah masjid, jadi kita bayangkan ayat kulak meleleh. Ni cerita buka ni sejuk, jadi apa dia orang buat, dia orang lepas-lepas tu terus lap, terus ambil tisu lap terus tangan. Sedangkan kalau ikut kita tak boleh lap, kita mazhab kita, suasana kita biar basah, sebab itu nampak sinar cahaya wuduk. Ulama kita bagi pandangan begitu. Di sana tak boleh, dia kena lap sebab kesejukan tu terlalu melampau. Saya mula-mula sampai ke airport, saya pelik, apa saya bawa ni pergi lap, ambil dia ambil tisu lap lepas dia ni dia lap kering. Dia kata memang sini kena lap. Sebab apa? Bila tak lap, kesejukan makin terasa, yang akhirnya boleh mengganggu solat, jadi tak sempurna, hilang khusyuk. Ni perbezaan tu saya kata, kalau boleh kita merantau tengok tempat orang, baru nampak perbezaan amalan yang mana kadang-kadang tu kita rasa peliknya. Sebenarnya tak pelik, memang sesona di sana memang mengizinkan begitu sebab nak elak yang kemudaratan yang lebih teruk. Begitu. Jadi kita pun lap jugalah pergi sana pun tak tahan sejuk. Cerita komok ni pakai sekali gitu ayat, sebab sejuk. Basuh muka tu kalau perlu sekali je lah, pasal tak tahan sejuk. Kira kolah ni kata bayangkan beku, ayat meleleh sikit, buka paik tu kira jalanlah ayat. Tapi nak cerita macam kita ambil uduk dengan ayat batu tu, bukan batu hak kita minum, batu hak zaman dulu, hak kita kata dalam ampas padi tu, dalam apa kan zaman kita dulu kan, sekam padi kan, sejuk macam tu. Nak rasa pilih bulan 12, bulan 1, tu musim salji. Try tengok. Ya. Dia di masjid tak ada water filter sana, tak ada. Cerita ni cerita kalau ada teknologi moden tak ada masalah.
Tapi tak mungkin kalau masjid dia nak letak filter yak panas pula satu hai. Esok main musim panas nak kena ubah pula. Maka dia tak buat begitu. Dia biar realiti macam tu. Makna masyarakat boleh terima. Diorang berwuduk biasa, saya nampak diorang boleh tahan. Lepas je basuh kaki terus pakai sokin. Cepat-cepat pakai sokin. Sebab nak elakkan kesejukan. Dan sokin tak bau. Itu hikmah Allah bagi pula. Cuba kalau kita confirm bau sokin. Dia orang tak bau. Ya, kami pergi tu 4 hari sekali, 5 hari sekali baru basuh sokin. Memang tak bau. Ini Allah bagi kemudahan di situ. Kalau tidak jenuh bau sokin masam. Jenuh. Ya. Baik. Dan dimaafkan. Tampak sini ya. Dia ada juga kelemutan dia. Dan dimaafkan daripada batin bulu yang bersimpul dengan sendirinya jika banyak sekalipun. Ni kalau kerinting sendiri. Kerinting sendiri, tersanggul sendiri, dimaafkan. Jadi balik pada soalan abang tadi, untuk dalam konteks ni tak ada masalah. Dia cerita hak ulama kita bagi ni, hak jenis suka buat sanggul guna alat hak tu. Bagi rambut yang tok apa tu, bukan tok bidan, mak andam. Selalu buat pada pengantin. Hak tu menciptakan satu yang telah Allah ciptakan asli diubah. Maka tu yang dia kata kena basuh semua. Tapi kalau yang asli dah, setakat mana boleh basah je lah. Dah Allah ciptakan rambut gitu, rambut spring. Nak buat macam mana? Buah ayak melantun. Nak buat guna? Kena terima lah. Tak sama. Lah dah ada teknologi macam-macam dah, nak lembutkan rambut dan sebagainya. Shampoo pun macam-macam jenis dah. Dan wajib membasuh barang yang zahir daripada 2 lubang telinganya. Takat yang kita boleh rasa ayak masuk sampai, jangan duk bubuh ayak telinga pula. Jadi zahir nampak lubang telinga, itu kita basuh bila mandi wajib. Macam kita main wuduk. Sebab itulah tuan-tuan, diafdalkan, disunatkan kita berwuduk dulu. Belum mandi tadi. Sebab nak bagi basah telinga tu clear dah. Lepas tu bila kita mandi, kita perlu ratakan hanya buat kali kedua je. Kalau tertinggal pun kita kata ayak wuduk tadi dah cover dah. Masalahnya jangan nak pegang benda yang tak boleh pegang, nanti batal wuduk tadi yang kita mengaji minggu lepas tu. Tu nah. Baik. Jadi dia kata barang yang zahir daripada 2 lubang telinganya. Setakat yang nampak je lah. Dan daripada hidung yang terpotong. Ni bukan terpotong ya maknanya. Potong hidung nak menyawa lagu mana. Ni hak sekat, kita kata hak setakat ni je lah. Basah tu setakat yang nampak lubang hidung. Yang terpotong itu, yang kita kata yang ibarat potong lah ni. Kira nampak ni, tu maksudnya. Jangan potong hidung hak atas ni tak. Kira lubang hidung kita dah kepek gini kan, dah sama. Macam potong lah tu maksudnya. Takat nampak ya, kita basuh. Dan daripada segala pecah-pecah badannya, seperti pecah-pecah yang pada kakinya. Ini celahan. Pecah sini maknanya celahan-celahan jari, celahan kaki, ruang-ruang yang air boleh sampai, maka kena sampaikan air. Tu cerita pecah-pecah tu. Okay. Baik. Kaki pecah, kulit pecah Ustaz. Kulit pecah-pecah macam di kita kerja benda kan. Dia juga janji ayat kena sampai. Cerita kulit pecah ni termasuk kulit yang sekarang ni orang kata apa? Alergik. Ada dia makan ubat kulit pecah. Kan hak alergik ubat tu kan. Kita tak faham, makcik-makcik tua ni pergi jumpa doktor hospital. Makcik ada alergik, dia pun tak faham alergik tentang apa. Tak ada lah. Dia tak faham benda, orang kampung, mak mentua saya kena. Doktor bagi ubat lah. Doktor ingat makcik ni faham alergik tu apa benda. Makan orang tua ni habis kulit melumpah habis pulang. Dia panggil alergik ubat. Sebab tu kalau kita kok pekan ni, kira hak cerdik-cerdik ni faham dah alergik tu apa benda kan. Ni makcik kampung, doktor pula tanya orang putih. Doktor mengajar orang putih. Dia mana kata alahan pada ubat. Jarang guna ke doktor-doktor moden pergi duduk kampung ni tak. Makcik ada alergik. Jadi orang tua kampung mana faham alergik tentang apa. Macam beza Profesor Madya Profesor. Cerita kat makcik kampung, kita kata Profesor Madya ni paling tinggi hebat pada Profesor sebab dia ada banyak, ada Madya ujung. Makcik kampung percaya. Sebab apa? Dia pun memang tak terdedah dengan ni. Dia mana Madya lagi hebat pada Profesor. Itu pemahaman orang kampung. Nampak tak? Orang bandar kona ke mana pun dia percaya. Sebab itulah hukum-hukum macam ni pun kita kena tengok. Supaya tak berlaku
kesilapan. Jadi termasuk yang pecah-pecah, asalkan ruang yang boleh kena air, maka air itu kena sampai. Ya, baik. Dan wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah khilfah, orang yang kalaf, dan kepada barang yang zahir daripada faraj perempuan. Khilfah ni, hak orang jantan tu, hak selaput tu. Hak selaput kemaluan depan tu, bila dipotong masa sunat tu, kan hak kepala, tapi hak kulit-kulit, hak tutup, hak lebih tu, yang tu dia panggil khilfah. Faham nah? Jadi yang tu kadang-kadang ayak tak masuk sebab kita mani, kita kata yalah ni nampak macam unsur-unsur yang ni, tapi ni ilmu. Bila ayak turun lagu tu, jadi hak lapik tutup belakang dia tak kena ayak. Sebab kita duk bengkok menurut ke bawah, bila ayak turun, jadi hak duk lapik keliling tu tak kena ayak. Maka dia kata wajib kita selitkan jari, basuh, cuci, kena ni. Ni yang dia katakan khilfah. Kulit hak menutupi kepala zakar lelaki tu. Tama-tama kalau yang tak bersunat, memang nampak kulit tu jelas lah sampai ke ujung tu. Tapi bila bersunat, ada yang masih baki yang menutupi, maka itu wajib dibasuh. Yang ni yang hukum fiqh dia sampai ke tahap tu. Tu yang dia katakan kepada barang yang di bawah khilfah, bawah selaput tu, bawah kulit tu lah. Itu makna khilfah ya. Baik. Orang yang kalah maknanya dah sunat lah tu. Dan kepada barang yang zahir daripada faraj perempuan, tak kala duduknya bagi qada hajat. Jadi orang perempuan, ni kena beringat. Cerita dia mandi wajib, kok mana pun kena duduk juga. Tak boleh berdiri. Sebab bila berdiri, kawasan faraj, syarat dia kata yang dikira zahir itu, bila mana kita qada hajat, setakat mana ruang yang terbuka, maka ruang yang terbuka itu perlu ayak kena sampai. Maka tuan-tuan perempuan jangan berdiri. Ada kala sampai satu ketika kena duduk, terus simbah dengan baik biar ayak kena kawasan faraj kita. Sebab apa? Dia kata sini dikira zahir tempat itu. Ni saya kata Ustaz Zahirul dah hurai banyak dalam kitab Anak Kunci Syurga tu yang dia ngajak di kuliah-kuliah tu kan. Dia dah hurai banyak bab ni. Ni kita penjelaskan lagi lah supaya faham, sebab kita nampak teks kitab depan kita. Takkan duduknya berqada hajat kerana keduanya daripada anggota yang zahir, pasal anggota yang nampak. Jadi kalau siapa rasa sebelum ni buat tak kena ke, buat balik sebab kita baru ngaji hari ni. Kejahilan yang lampau minta Allah ampunkan. Kita tak tahu. Dan kita kena pesan pada anak-anak perempuan kita lah, yang perempuan ya. Yang lelaki-lelaki pun kena tengok ya, anak-anak kita, cucu kita. Benda macam ni kadang-kadang orang tak diajar dalam kelas sampai begitu detail. Sebab atas ada dasar adab, malu dan sebagainya kan. Jadi dalam sekolah dia tak detail macam ni ya. Dalam kitab hari ni tuan-tuan detail gila kalau macam ni. Bila detail orang tua-tua mengaji, kita lebih faham cepat. Budak-budak lain, sebab tu kita susah nak ngajar kepada budak-budak. Melainkan bila tuan-tuan mengaji macam ni, balik cerita ke anak perempuan secara senyap-senyap. Sebab tu saya cerita dulu bila saya mengajar di sekolah, saya asingkan kelas terus kalau bab macam ni. Senang cerita. Perempuan kita asingkan kelas, kita cerita perempuan. Lelaki kita asingkan kelas. Jadi tak berlakulah masalah malu tu tadi. Ni dari sudut pendidikan. So kita hari ni semua dah, kita kata dah berumur, masing-masing faham. Baik. Dan jika tiada dapat membasuh di bawah khilfah, melainkan dihilangkan dia, nescaya wajib ia. Nampak? Sampai ke tahap kalau tak boleh basuh juga, kalau nak kena potong kali kedua kena potong. Tu cerita tu. Hukum fiqh pakai tahap tu. Sunat 2 kali lah. Kalau sunat 2 kali. Faham lah sunat 2 kali. Ada hak, saya pernah dengar hak jenis Tok Mudin potong tu, dia potong mungkin tak cukup dia punya ni. Akhirnya isi tu masih lagi menutupi, selaput tu masih menutupi kepala zakat tadi, menyebabkan kena sunat kali kedua. Sebab hukum fiqh dia mesti lepas takok tu, mesti lepas. Tu hukum fiqh. Maknanya tu dia kata sini, kalau kena potong kali kedua wajib potong. Tak kira hang besar ke hang kecil ke. Ni hukum. Hukum. Ya, baik. Sebab bila tak kena ayak, tak sah mani wudu, mani wajib. Bila tak sah mani wajib, semayang lagi, puasa lagi, ibadat lain habis sangkut.
Ni cerita ni. Cerita mani wajib ni penting sifat situ. Dan jika uzur, maka sembahyang ia seperti faqidul tuhurin, ini pada yang hidup. Jadi seolah kalau dia tak buat, kita kata potong kali kedua dan sebagainya, jadi selama hidupnya seolah-olah dia telah memusnahkan faqidul tuhurin ni, memusnahkan kesucian yang ada pada diri dia. Sebab itu Islam cukup jaga bab macam ni tuan-tuan. Ingat nampak kebersihan tu. Sebab bersihnya jasmani kita, dia akan bawa kepada bersihnya rohani kita. Kesempurnaan ibadat kita di situ letaknya. Sebab itu kalau tak bersih jasmani kita, maka rohani tadi pun akan jadi masalah juga, yang menyebabkan ibadat kita tak sempurna, nak khusyuk pun tak. Jadi banyak masalah akan berlaku, akan timbul. Adapun yang mati, maka sekira-kira tiada dapat membasuh barang yang di bawahnya, tiada wajib dihilangkan dia, kerana yang demikian itu menghinakan mayat. Ni cerita kalau hidup kena sunat kali kedua, tapi kalau dah mati tak payah, sebab itu dikira hina mayat. Sebab itulah rakan-rakan saya daripada Saudi ni, kalau bedah sesat dia hukum haram. Teman-teman saya di Saudi lah, dia bagi dia haram, dia kata seksa mayat. Kita fatwa kata harus, sebab nak dapatkan bukti punca kematian. Ni balik pada kita di Malaysia lah. Kalau ikut mereka di Saudi, mereka kata haram bedah mayat tu haram, sebab dia menyiksa mayat. Ni mereka sana ya. Jadi bertekak kat kami tu kan, kita ikut fatwa kita lah, sebab kita nak siasat kes. Cuma masalah sekarang ni, ada kadang-kadang kes tu tak perlu bedah siasat pun dia bedah siasat. Itu yang nampak tak apa nak elok lah. Kalau dah mati sakit tua je lah, duk operate apa benda nak bedah punca kematian lagi. Kalau ada unsur-unsur jenayah baru dibuat bedah siasat. Ini kes polis lah ya, kita pun tak apa tahu sangat, tapi yang saya tahu gitulah. Kalau ada unsur-unsur jenayah akan dibuat bedah siasat. Cerita bedah siasat ni, kalau ikut Dr. Nur Syahidah yang selalu beli ubat kat saya tu, dia duk bedah Hospital Sanah Aminah tu, dia bagikan tisu badan manusia. Dia perempuan 36 wak. Kata doktor tak kata gerun takut pada kata mula-mula memang tidak tak enak, muntah mula-mula. Kepada doktor pakar, lah tak ada masalah, hak mati seminggu ke, hak berulat kan, mereka belah biasa. Tu perempuan. Mereka belah tengok tisu tu berapa hari dah ni, dia tengok macam-macam lah, dia punya kajian tentang badan, dia tahu lah berapa hari mati, punca kematian. Okay? Ni cerita badan manusia. Ikut hukum fiqh ni, kalau dikatakan potong itu pun dah tak boleh, sudah dikira sebagai menghina kepada mayat tadi. Mana agama Islam begitu memelihara jasad seseorang walaupun dia telah meninggal dunia. Tu hormat kepada jasad, badan kita kena jaga. Itu hak yang bila Nabi sebut, bagi setiap kamu itu ada hak. Badan kita ada hak dia, jiran ada hak. Maknanya hak-hak ni yang perlu kita tunaikan. Fa'ati haqqin haqqahu, kata hadis Nabi di ujung tu, maka tunaikanlah hak itu akan haknya. So kena jagalah. Kalau perlu rehat badan, rehatkan dia, tidur, rest, pergi cuti mana-mana, risk and tension. Sekarang kan contention ramai. Ya. Baik. Dan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang atas yang muktamad pada Syekh Ramli dan pada Syekh Ibnu Hajar. Baik, Syekh Ramli kata, ini ulama dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, hak kes lagu ni tak perlu sembahyang, terus tanam je. Sebab mandi tadi dikira tak memadai, ayat sebab tak kena bahagian kulit tu bagi jenazah. Maka sebab tukang mandi kan, bila kita mandikan kita jaga mana ada kita buat kasak-kasak kat jenazah, semua dah diajarkan dalam kursus jenazah kan, urut lembut-lembut, gosok kawasan tertentu je, yang bawah kita tekan-tekan gitu je. Takat ni saya jangan jumpa lah mana sampai kita duk kelebek alat kemaluan dia sampai macam tu, jarang jumpa, tak pernah orang buat pun, kecuali kau bedah siasat. Sebab tu hukum sini dah ada. Jadi setakat mana ayat kena, tapi setakat ni biasanya tukang mandi dia tengok teliti, ya, tengok teliti. Yang sempat betul. Yang tu hukum lain pula, cerita mu'allah ni lain.
Ada bab yang akan kita sentuh nanti. Contoh ni banyak tuan-tuan ni. Kitab ni nak habis ni, kita mengaji besok, kalau tak dapat PhD tak tahu. Habis kitab ni tuan-tuan, kalau tak dapat PhD tak tahulah. Terror semua. Kira dalam masjid kita ni, kita dah bagikan kepada beberapa bahagian ilmu, cabang disiplin ilmu. Kita ada tauhid, kita ada akidah, kita ada fiqh, kita ada tafsir, tajwid, semua dah clear dalam masjid kita. Saya dah lengkap dah. Saya dah semak dah lengkap dah. Hak yang dalam apa semua ustaz ngajak tu, dalam ni ada. Bab tu kalau kita habis ni sampai bab haji semua masuk, nanti bab banyak bab luqatah semua, barang gadaian. Semua tu saya kata kalau khatam kitab ni tentang dapat PhD. Macam mana? Ada note dia kan. Sebab kita mengaji satu huruf lima huruf tuan. Dia macam khatam kitab ni, macam kita kata hak depa dak buat apa nama? Apa yang selalu sanad tu? Macam tu. Satu persatu. Baik. Ni pada pandangan dia saja ni tuan-tuan ya. Bukan kau penuh tak, pada pandangan dia. Dia tak ada masalah pun, kau lem mandi sembahyang jelah. Dan pada Syekh Ibn Hajar ditayamumkan dia ganti daripada membasuh yang di bawahan itu. Nampak? Dan disembahyangkan atasnya kerana darurat. Ini pandangan ulama. Setakat hari ini saya rasa benda tu dah clear, cuma kes orang mu'allaf tadi itu kes berbeza. Ya, maknanya masuk Islam tiba-tiba meninggal. Memanglah tak nak potong benda tu. Jadi basuh setakat boleh basuh je lah. Takkan kita nak potong mayat, tak boleh. Nampak tak? Dia dah terangkan sebelum ni kan. Jadi kes gini, dalam kitab kita tuan-tuan baca tadi, kan dia kata bila dah sampai tahap kalaf. Cerita kalaf ni, maknanya ketika sunat umur kecil tadi ni. Kes hak sunat umur besar ni belum sentuh. Kes mu'allaf lah. Nampak tak? Islam dia amat mementingkan keharmonian, kesejahteraan dan keadilan. Kita jangan bimbang. Tak ada unsur-unsur berat sebelah dalam agama. Dan setengah daripada barang yang wajib membasuh akan dia masrabah, iaitu perhimpunan lubang dubur. Kerana zahir ia pada waktu qada hajat, maka jadi ia zahir badan. Nampak? Lubang tubuh kita tu sebab kau mana pun tuan-tuan kena duduk juga mandi wajib, tak boleh berdiri. Kalau perempuan lagilah farash dan dubur, laki-laki kena dubur. Waktu kita terang berak tu, setakat mana ruang dubur kita boleh buka dikira zahir, maknanya ayat kena sampai. Nampak maksudnya? Kok mana pun kena biarkan ayat tu sampai di kawasan bila kita qada hajat, bila kita berak tu dia terbuka tu, kalau boleh ayat kena sampai juga kawasan situ. Kita ada pipe kan, tak ada pipe pun macam kita cebok basuh berak tu lah boleh. Cerita mudahnya tuan-tuan, kalau gamak pening kepala, waktu mandi tu kita basuh berak lagi sekali, walaupun tak ada apa nama najis, supaya ayat tu biar puas hati sampai. Tu yang cerita setengah kita tengok video diviralkan, yang ustaz duk ajak sampai yang tegah-tegah tu tak duduk tak sah mandi. Sampai ke tahap tu ada setengah ustaz dia terlalu tegah buat ni, tak duduk mandi memang tak sah. Dia hukum macam tu. Tapi kita hari ni sebab kita mengaji secara berturutan tengok, saya sebut hari ni, maknanya yang penting kawasan dubur bila kita qada hajat, mengembangnya itu dikira sebagai kawasan zahir. Nampak ada kat sini, maka dikembangkan dia sedikit supaya sampai air kepadanya. Duk kangkang sikit lah, itulah ceritanya, kangkang sikit. Nampak ya, ini bukan senang agak rumit juga ni. Dan sunatnya amat banyak. Ini sunat pula, fardu dah habis. Dan sunatnya amat banyak, setengah daripadanya menghadapkan kiblat. Jadi tengoklah bila ayat kita tu kat mana, badan kita menghadap kiblat. Tapi tengok shower jugalah, kan shower duk tepi ni, kita menghadap sini payah juga. Ikut sukalah, ni cerita sunat ikut suka. Payah nak tengok sebab bila ayat tak sama. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niatnya, kemudian disebutkan lafaz niat. Itu sunat belaka. Bismillahirrahmanirrahim, nawatul ghusla anil haidi lillahi ta'ala. Kalau laki-laki nawatul ghusla anil janabati lillahi ta'ala boleh.
nawaitul ghusla an harisil akbar Allah Ta'ala, boleh. Yang kita ajak minggu lepas, yang 5 tu kan, pilihlah yang mana-mana yang tuan-tuan rasa sesuai, baca niat dia sambil kita mandi. Dan membasuh 2 tapak tangan, ni permulaan sunat. Start dengan tangan dulu basuh, tak apa. Dan menghilangkan yang ni saya tak tahu apa benda perkataan tuan-tuan. Saya tengok banyak kali daripada tadi, pagi tadi pas mayang subuh saya tengok. Lut-lut ke, liwat-liwat ke, luit-luit ke benda ni. Saya tak faham. Apa makna lut-lut tu? Luat-luat ni. Luat-luat pada tubuhnya. Siapa orang lama sini dia tahu ni bahasa lama sungguh ni. Saya mengajar Jawi di kuis pun saya tak jumpa perkataan luat-luat ni. Tu cerita ngajak Jawi lama-lama di kuis tu. Luat-luat ni tanpa luat-luat. Menghilangkan yang luat-luat pada tubuhnya. Kalau meluat lain, meluat benci. Ni luat-luat. Apa dia? Boleh jadi jugalah. Benda yang melekat-lekat, melekit-lekit di tangan, cuci. Dan mengambil wuduk dahulu daripadanya, wuduk. Dan diniat dengan dia sunat mandi junub seperti dikatanya, nawaitul wudu'a li sunnatil ghasli, yakni sahaja aku mengambil wuduk bagi setengah mandi junub. Ini jika sunyi janabahnya daripada hadas yang kecil. Baik, yang ni kalau kita tak ada kata apa, masa kita ambil wuduk tu kita tak ada hadas besar, cuma kita sunat sebut niat di awal tu, kita ambil wuduk ni sebagai muqaddimah sunat nak mandi wajib. In case berlaku persubuhan ngaisi selepas itu, kita dah ada benda yang sunat. Ni sunat yang tuan-tuan, ni sunat. Tak buat pun tak apa, rasanya tak ada buat. Ya, dia tulis ni banyak benda sunat tak ada nak buat kita sebenarnya pun. Dan jika tiada maka hendaklah diniat dengan dia akan hadas yang kecil. Nak ambil wuduk ni biasa, niat biasa sudahlah. Dan menggosok-gosokkan dengan tangan atas barang yang sampai kepadanya daripada jasad. Cakap mana tangan boleh sampai, gosok-gosoklah. Ya, maknanya tangan kita semua sempurna, tak ada yang cacat, tak ada yang kudu, boleh kita gosok semua. Gosok begini, itu sunat. Dan mualat, dan telah terdahulu maknanya pada wuduk di sana. Mualat maknanya berturut-turut. Gosoklah kita nak, aulanya kanan dululah, kanan macam kita buat tayamum tu kan. Cerita senang, gosoklah tuan-tuan sebab ni sunat. Gosok semua badan. Dan mendahulukan pihak yang kanan atas pihak yang kiri. Okey, maknanya kita sempurnakan kanan dahulu, habis kanan, kiri. Macam mani jenazah jugalah kan, ada jurus kanan, ada jurus tengah, ada jurus kiri. Islam ni semua lagu tu. Kok mana pun al-yumna tu, kanan dia lebih baik daripada kiri. Semua dahulu kanan dulu. Cuma masalah yang berlaku di sini tuan-tuan, kalau kita jenis kidal, orang yang suka buat kerja tangan kidal kan, dia kadang-kadang makanan pun kiri, maksudnya dia memang guna tangan kiri, mungkin suka sikit sebab dah biasa gitu. Jadi biasakan kalau benda yang baik, yang Islam nampak baik, kita gunakan kanan. Begitu juga dengan mandi, kita dahulukan kanan dahulu, kemudian baru kita buat kiri. Dan tinggal daripada beberapa sunat mandi junub, beberapa perkara yang disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Maknanya banyak lagi ni. Banyak cerita sunat mandi junub ni banyak lagi, cuma dia kata tinggal beberapa perkara je lah dia sebut, sebab dalam banyak lagi tu adalah kitab lain. Sini dia sebut sekadar sahaja, setengah daripadanya. Meniga-nigakan membasuh, 3 kalilah, macam wuduk jugalah. Maknanya yang susah nak kira sebab kita ayak shower, bukan kita cebok. Lagi payah kira terjun dalam kolam, lagi payah kira. Jadi tak tahulah. Maknanya ikut sunnahnya itu 3 lah.
Apa-apa saja pun dalam Islam ni kebanyakannya dia menggunakan angka ganjil. Ada 3, ada 5, ada 7. Mana-mana pun. Takbiran solat ke, apa sajalah, zikir kan, semua dia nak angka ganjil 33. Kan nampak tak dia punya ganjilan itu mengambil sempurna nama Allah yang ganjil, ya. Meniga-nigakan, membasuh dan menyelatikan bulunya dahulu daripada membasuhnya. Jadi cek-cek bulu dulu, kita selati dulu, tengok mana ada kosong-kosong yang perlu, takut air tak sampai, jadi kita cek dulu, ambil masa sikit. Maknanya kebiasaan mandi wajib ini jangka masanya mesti lebih lama sikit berbanding mandi biasa. Jadi kena faham lah, antara suami isteri biasa kalau lama bila air tu mungkin mandi wajib lah kot, kan. Jadi benda macam ni kita kena tahulah, tak mungkin dia berlaku dalam masa yang sekejap, sebab proses itu lambat. Macam proses mandi jenazah lah, kan lambat. Kita begitu juga, sebab nak pastikan semua air kena. Ia macam kuku kita kan, yang tak potong tu, hak kaki tu. Itu saya pesankan, bila kita ambil wuduk, kalau basuh macam tu, dia tak kena hak kuku, hak lapik ni, kuku yang panjang dia tak kena air, sebab kita basuh macam tu, maka kita kena kat kaki gitu. So biar ayat kena celah-celah ni, yang kuku panjang lah, yang tak potong 4 bulan sekali, hak jenis tu. Dia manusia ni, hak tangan dia jaga, pasal nampak kan, makan nasi nampak, hak kaki dia tak pun nak nampak. Kerana pakai sokin, dia tak perasan, tok-tok panjang. Dia nak potong bila rasa sakit, dah panjang sangat kan, dia tikam kulit kaki, tikam, sakit dah. Rupanya baru panjang 2 inci. Baru perasan. Ini cerita kita. Kebersihan azfar, kuku-kuku. Sebab tu Islam ajak kita, tuan-tuan. Perasan tak? Kan Islam ajak kita, antara perkara sunat dibuat pada hari Jumaat, potong kuku. Perempuan, laki-laki, sama hukum. Walaupun mereka tak pergi main Jumaat, tapi kena. Islam ajak setiap minggu tu. Cerita peringat potong kuku. Divarikan lagi dalam grup WhatsApp kita. Tapi setiap minggu dapat grup WhatsApp potong kuku. Potong kuku, potong kuku. Hari Jumaatnya dapat. Perkara sunat, potong kuku. Ulama ajak, dalam kitab Tajuk Mulut tak silap saya, potong ni, dia kena mula ni dulu sedap. Ni, sini, sambung sini. Tak tahulah apa hikmah dia, saya tak tahu. Ni kata ulama, dalam hadis tak ada pun. Dia mula sini dulu, sini, terusnya. Yang saya tahu, perubatan saya, ini menunjukkan usus. Saya tahu. Ini jantung. Ini imuniti. Ini tulang belakang. Ni yang dari perubatan kami. Mungkin ada kaitan betapa pentingnya usus tu bersih, mungkin. Wallahualam. Sebab kita makan kan dengan tangan tadi tu, kemungkinan. Yang tu kemungkinan lah, tak ada kajian yang tepat lagi. Sebab yang kita tahu, ustaz-ustaz ngajar kita, tangan kita bila kita makan makanan, dia tangan ni bila pegang makanan tadi, dia membantu mempercepatkan proses penghadaman dengan enzim-enzim yang ada kat tangan ni. Sebab tu tangan kita ni sentuh gulai dia mudah basi, buh sudu tak basi. Nampak tak bahan kat sini? Dia membantu. Tu Islam suruh makan dengan tangan. Cuma kadang-kadang kita tengok tempat lah. Kalau kat Istana Negara dengan tuanku takkan. Jadi tengok keadaan. Jadi kalau tak ada apa-apa, afdal kita guna tangan. Dan makalah talam yang kita buat tu sangat bagus. Tuan-tuan perasan tak, sejak kita gunakan talam kat masjid, dah tak ada queue lagi beratur. Tidak pinggan, boleh buat tawaf sa'i dan umrah. Punya ramai jemaah masjid sekali beratur makanan. Saya tak nak makan sebab malas nak beratur. Jadi bila buat macam ni, nampak senang. Tu hikmah dia. Islam hajat sebenarnya ada hikmah tu, kita tak tahu. Nampak tak? Ini antara faedah-faedah kalau kita kaji di sudut agama. Banyak benda-benda yang membantu kita sebenarnya dalam kehidupan yang lebih untuk memudahkan urusan kehidupan kita daripada memayahkan. Ini konsep agama. Cuma kadang-kadang kita nak balik kepada tu yang susah. Ia macam kita kata ikut Nabi lah kan. Ramai orang nak ikut Nabi ni, cara kahwinan lah, cara banyak. Tapi nak ajak, macam kami nak ajak cara nak makan cara Rasulullah, payah.
Tambahlah lebih yang lebih teruk lagi, lebih atas lagi soal pentadbiran negara. Lagilah benda tu nak ajak masyarakat, dia ambil masa. Nak bagi faham, nak bagi sedap. Nampak tak? Itulah macam saya cerita dulu kan. Dulu kita kata pelik orang makan ayam, makan daging saja pelik. Lah tak pelik, ada McDonald, ada KFC, tak pelik. Orang kunyah ayam saja. Dulu pelik tuan-tuan. Marah orang tu apa ni, makan ayam saja, makan daging saja. Dulu, lah tak pelik. Sebab tu bila kami kata nak ajak minumlah minyak zaitun pagi-pagi 2 seduh, peliknya minum minyak. Saya pergi duduk Turki, rupanya orang Turki makan lama dah. Tu dia pun sihat. Kita baru nak start, tak apalah. Maknanya kita belajar pelan-pelan. Ada benda yang sunnah yang kita kadang-kadang terlepas pandang akibat budaya kita kan. Suasana budaya kita, nasi lemak, roti canai. Nasi lemak, roti canai, dia pergi. Jarang start dengan minyak zaitun, buah zaitun jarang. Lah kita ubah. Kunyah buah zaitun beli hak jeruk tu, hak masam tu, cuba makan 2-3 biji. Masam pejam mata pilah saat 2-3 hari kan. Lepas tu lama-lama jadi biasa. Tu orang Turki dia kunyah 7 biji, relax je, steady je hak masam tu. Sebab buah betul pahit berdengung, mak runah lagi. Tapi kalau hak jeruk yang masam-masam gitu boleh makan lah. Tu cara dia. Jadi nak ajak, nak ubah dalam masyarakat tu memerlukan masa. Cuma kesabaran itulah yang amat penting. Kena sabar. Dakwah ni cerita memang kena sabar banyak. Rasulullah 23 tahun tuan-tuan. 23 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. 23. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Ini cerita panjang. Nak beri Islam sampai kepada kita hari ni, yang boleh kita tahu semua bab-bab ni. Maknanya tempoh tu panjang. Kena sabar lah. Berdoa, tawakal. Lama-lama dia akan ni lah dalam masyarakat. Itu. Bukan senang ambil masa. Baik. Jadi sekadar itu dulu kita punya tajuk, kita bincang sampai sunat-sunat dalam mandi wajib tadi, dan kita akan masuk minggu depan fasal bermula mandi yang sunat. Ni cerita mandi sunat pula. Yang tadi sunat-sunat mandi dalam mandi wajib. Yang minggu depan ni mandi yang sunat. Dia banyak mandi sunat maknanya mandi dapat pahala. Sebab kita mengambil sempurna. Kita dah faham mandi raya sebagainya kan, dia banyak lagi. Baik, sekadar itu dulu. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.